Gaji yang rendah telah memberi kesan serius terhadap kehidupan pekerja di negara ini, dengan sebahagian besar gaji digunakan untuk menampung perbelanjaan asas dan tidak berpeluang untuk membuat sebarang simpanan. Yang Berhormat Menteri Ekonomi akan mencadangkan usul di bawah Perdana Mesyuarat 27.3 mengenai Kertas Putih Cadangan Dasar Gaji Progresif. Bahawa Dewan ini memahami akan perlunya satu dasar untuk mereformasi pasaran kerja melalui Kertas Putih Cadangan Dasar Gaji Progresif agar golongan pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan produktiviti. Gaji yang rendah telah memberi kesan serius terhadap kehidupan pekerja di negara ini, dengan sebahagian besar gaji digunakan untuk menampung perbelanjaan asas dan tidak berpeluang untuk membuat sebarang simpanan. Bank Dunia melaporkan bahawa Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar simpanan isi rumah yang paling rendah di dunia. Hampir separuh daripada jumlah pekerja di negara ini tidak mempunyai daya tahan kewangan, terutamanya pekerja-pekerja di kalangan belia. Mekanisme dasar gaji progresif yang dibangunkan meliputi 3 kriteria utama, iaitu syarat penyertaan, cadangan kenaikan gaji tahunan dan insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Syarikat yang menyertai dasar ini hendaklah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk melayakkan penerimaan insentif tunai. Syarat penyertaan untuk majikan mendaftar sebagai majikan gaji progresif dirangka dengan memberi tumpuan kepada syarikat tempatan, terutamanya dalam kalangan PMKS. Jadi kalau ada yang tanya, adakah ini bermakna kerajaan akan menyediakan program yang manfaatnya akan diperolehi oleh syarikat-syarikat besar, MNCs, syarikat antarabangsa? Jawapannya tidak. Tumpuannya ialah kepada syarikat PMKS, kerana kita tahu 97% daripada syarikat di negara ini adalah PMKS, dan yang 97% inilah yang bergelumang dengan masalah untuk menaikkan gaji. Selain daripada itu, pekerja yang layak untuk didaftarkan haruslah menerima gaji bulanan tidak melebihi had gaji yang akan dicadangkan oleh jawatan kuasa pelaksanaan dasar gaji progresif. Kalau kita kembali kepada maklumat-maklumat mengenai had ataupun statistik gaji dan upah tadi, kita lihat bahawa 70% daripada pekerja kita sebenarnya gaji bulanan mereka bawah RM5,000. Jadi daripada kita laksanakan pada peringkat awal ini dan dibuka kepada semua untuk mengelakkan mereka yang dah memang gaji 10-15 ribu itu mendapat manfaat, maka fokusnya adalah kepada gaji yang setakat ini dibincangkan adalah antara daripada RM5,000 ke bawah. Tapi itu sudah tentu akan melalui proses dia dan itu akan ditetapkan oleh jawatan kuasa pelaksana. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, yang ni memang is a common thing, can happen anywhere. What's the timeline Yang Berhormat Menteri bagi untuk kita melihat kejayaan yang ketara untuk dasar ini? Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu. Saya dengan itu beralih kepada perkara seterusnya yang banyak disentuh juga. Ada soal kos, soal programnya, exit policy dan sebagainya. Berbanding dengan dasar Perintah Gaji Minima, dasar gaji progresif ini bukanlah dasar buruh. Ini adalah campur tangan ekonomi dan ia bertujuan untuk sementara. Dan sebab itu kalau ada yang tanya lama mana, berapa kosnya, saya kalau tengok pengalaman Singapura di akhir tahun 70-an dan 80-an, mereka ambil masa 4 tahun untuk meningkatkan gaji lantai, gaji ikut sektor itu sampai 30% dalam sektor tertentu, kan? Kerana dia akan ada spillover effect apabila kerajaan mula menaikkan dan pada pandangan saya, kita sedang tengok pertimbangkan sama ada graduation itu 1 tahun atau 2 tahun. Pandangan saya dia lebih kepada 2 tahun lah, kerana dia perlukan 2 kitaran, kan? Tapi bila syarikat telah menaikkan gaji dia, katakanlah gaji permulaan telah dinaikkan, satu firma jurutera dia naikkan daripada 1,008 jadi 2,100.
Walaupun mereka kena keluar daripada dasar gaji progresif kerana graduasi dia 2 tahun saja, lepas itu dia tak boleh turunkan dah gaji tu. Sebab kalau dia turunkan gaji itu, orang semua cabut. Dan dia takkan dapat dah balik bakat itu dalam keadaan syarikat-syarikat lain pun, industrinya pun sudah pun menaikkan gaji. Jadi sebab itu, pertamanya dari segi sustainability seperti yang ditanya oleh Kubang Pasu dan beberapa yang lain, saya tidak melihatnya sampai kita menjadi ketagih dengan satu bentuk lagi subsidi. Ini adalah intervention pada masa ini yang kita berharap dengan segala perancangan ekonomi yang lain, apabila ekonomi tumbuh, industri contohnya HEHV pun tumbuh, bakat telah tersedia, dan dalam 3-4 tahun akan datang paras gaji itu telah naik sehingga CE kita hampir kepada 40%. Selepas itu pasaran bakat itu akan berfungsi dengan sendiri. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, dia soal peruntukan banyak tanya tadilah, adakah peruntukan telah dibuat dan sebagainya. Untuk tahun 2024, ia adalah projek rintis 1000 syarikat. Peruntukannya berapa jumlah akhir itu bergantung kepada syarikat yang mendaftar dan berapa pekerja setiap syarikat. 1,000 tu mungkin ada yang 100 orang pekerja, mungkin ada 50, mungkin ada 20. Jadi sebab itu kita telah sediakan peruntukan 900 juta dalam projek-projek ekonomi Kementerian Ekonomi DE itu, sebahagiannya itu adalah untuk pelaksanaan projek rintis dasar gaji progresif dan ceilingnya ialah sekitar 50 juta ringgit. Jadi peruntukan itu telah pun disediakan. Dan selepas kita bentangkan balik di Kabinet dalam September tahun depan, kerajaan akan buat keputusan dan peruntukan seterusnya itu akan masuk di dalam rolling plan kelima untuk tahun 2025 ke atas. Jadi terima kasih kepada Kementerian Ekonomi, pegawai-pegawai yang bertukus lumus dalam tempoh 7 bulan yang lepas untuk menyediakan yang ini. Dan selepas ini saya harap kita sama-sama tumpu Menteri, dan berdoa. saya diminta bentangkan tentang yang laporan tentang 1000 syarikat tu. Tak apa, sekarang tak apa, tak ada bagi pun tak apa. Saya ingat yang itu kalau ada keperluan selepas laporan itu, projek rintis itu telah dibuat, saya perlu bentangkan di Kabinet, dan kalau Kabinet berpendapat dan mengarahkan untuk dibentangkan di Parlimen, insyaAllah kami boleh bentangkan di Parlimen sekali lagi. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dengan ini saya mohon supaya Dewan menyokong kertas putih dasar gaji progresif ini supaya projek rintis dapat dilaksanakan tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan di nombor 3 itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Datuk Seri, ini bukan cerita mahkamah. Baju sen rasuah di parti itu dah jadi nanah. Tidak takutkah akan menjadi barah? Please keep an eye on them kalau benar apa dikata. Kami tak mahu Thomas and Friends versi kedua atau tipah yang lain.